tadi saya tak boleh nak scan. Tahu masalah swab saya. Alah Taki, bapak ni nanti saya tengokkan. Nanti ingatkan saya tau. Okey, Siapa baik. yang ni sebab kadang-kadang saya sebab tengok ni kadang-kadang dah ada, kadang-kadang dah masuk. So siapa yang misal tak dapat yang datang tapi tak scan, saya tak perasan, nanti bagi tahulah. Okay, nanti kelas bagi tahu balik Taki Baik. Okay, so kita akan masuk seterusnya, masih lagi dalam chapter 4. Last class chapter 4 kita habiskan activity on arrow. Nanti dia punya tugasan saya akan buat sekali lah dengan yang untuk hari ni. Sekejap saya belum share lagi. Sekejap saya share. Okay, semua nampak Nampak Puan. Okay. So hari ni kita akan masuk kaedah yang kedua iaitu activity or not. Ataupun sometimes activity or not dia juga dikenali sebagai precedent diagram. Dia juga dikenali sebagai precedent diagram. Ataupun bahasa Melayu dia gambar rajah duluan. Kaedah kaedah penjadualan secara gambar rajah duluan. Itu bahasa Melayu dia lah. So biasa kita guna PDM, activity on not. Hari tu activity on arrow. Yang ini activity on not. Not tu yang dia punya event punya point tu lah. Okey, ataupun dikenali juga sebagai precedent diagram. Okey. Apa maksud activity on not ini? Dia sama juga, ia adalah graphical scheduling yang mana aktiviti itu akan duduk di dalam not. Akan duduk dekat dia punya not yang kelas lepas yang saya terangkan, dia duduk dekat kalau apa tu nama dia, kalau activity on arrow dia activity tu dekat atas arrow, dekat atas dia punya anak panah, that's why nama dia activity on arrow. Tapi kalau yang not ni activity dia akan duduk di dalam not, maksudnya dekat event tadi tu dia akan letakkan activity. So dekat arrow tu dia tak ada apa-apa, maksudnya dekat arrow tu just nak tunjukkan dia punya graphical ataupun dia punya relationship. Activity on nodes and relationship arrow that show the interaction and constraint between activities. Yang ini adalah activity on arrow. Okay, so dalam precedent diagram ni juga dia akan ada, kita boleh consider sewaktu nak buat calculation tu nanti, waktu activities analysis, kita ia akan mengambil kira lag. Lag ataupun apungan ataupun aktiviti yang boleh dilambatkan ataupun kita kenali sebagai waiting period. Lag ada dua jenis, positive lag dengan negative lag. Tapi kalau yang positif kita panggil dia lag, kalau negatif kita panggil dia lead. Dia bermaksud kalau positif maksudnya waiting period yang boleh dilambatkan, maksudnya berapa lambat dia boleh, maksudnya berapa hari dia boleh dilambatkan. Kalau lead ni dia kena cepatkan. Waiting period yang perlu lead ni maksudnya negatif lah, dia perlu dicepatkan, dia tak boleh lewat. So lag dengan lead, jangan awak kena tahulah apa beza lag dengan lead ni. Okey, ini yang kita namakan precedent diagram. Okey, so nampak tak ini? Okey, not tu activity tu duduk dalam not. Ini adalah not dia. Ini not, ini arrow. Ini adalah arrow, ini not. Okey, so sorry ni A, ni B, ni C Saya macam mana betul kan, rupanya saya tak save katnya. Okey, ni A, activity A, dia punya arrow dia ada, dia punya activity dekat ni not A. Kejap saya betulkan. Saya tak perasan yang saya ni. Tak betulkan lagi. Kejap ya. Kejap nanti kan awak confuse pula.
Okey, ni Okey. Ni A, B dan C. Okey, A, B dan C. Okey, A ni adalah aktiviti. Okey, ni adalah aktiviti mula. Ini adalah aktiviti mula. Okey, ni B. Okey, B dia punya presiden dia, predecessor dia adalah A. C predecessor dia adalah A. Okey, so kat sini kedudukan aktiviti. Okey, then each activity akan ada analisis dia, iaitu ada 4 kan setiap aktiviti, sekurang-kurangnya ada 4 ataupun 5 kalau kita ambil total float lah. Minimum kena ada 4, early start, late start, early finish, late finish. Okey, yang depan ni, yang sebelah kiri ni kita adalah start, yang hujung ni, yang kanan ini adalah finish. So early start, late start, early finish, late finish, duration, ini nama aktiviti, ke tengah ni biasanya adalah nama aktiviti, ni adalah total float. Okey. Dia adalah basically 4 ni kena ada 1, 2, 3, 4 ni memang akan duduk dekat dalam knot. Okey, sometimes total float ni duduk kat luar. Dia bergantunglah kepada macam mana represent dia punya knot. Tapi 4 ni memang akan duduk dalam knot. Yang ni early start, late start, early finish, late finish. Okey, ni semua maklumat untuk aktiviti A. Yang ini semua maklumat untuk aktiviti B dan juga aktiviti C. Okey, kaedah nak develop diagram ni sama juga. Macam mana activity on arrow. Awak kena tahu whether dia predecessor ataupun successor. Kalau successor, aktiviti yang perlu yang akan dilaksanakan selepas aktiviti yang kita consider. Kalau A, kalau macam ni, successor dia adalah B dan C. Ni. Kalau aktiviti A, successor B dengan C. Tetapi kalau kita ambil kira predecessor, awak kena baca A, predecessor dia tak adalah sebab dia start aktiviti, so predecessor dia kosong ataupun dash. Kalau B, predecessor B adalah A, predecessor C adalah A. So awak kena mahirkan apa yang dimasukkan dengan predecessor dengan successor. Okey. Okey, so dalam precedent diagram awak akan jumpa beberapa jenis relationship, macam juga activity on arrow, tetapi relationship ni berbeza dengan activity relationship dalam precedent diagram. Okey, so ada 4 activity yang kita boleh consider. Yang pertama hubungan activity relationship. Yang pertama adalah finish to start. Okey, berdasarkan dalam graf ni awak nampak ada 2, A dengan B. Activity A, activity B. Kalau kita kata finish to start means finish A then start B. Ataupun kita kata the earliest start ataupun the earliest that activity B can begin is when activity A is completed. Maksudnya ni B, activity B hanya boleh bermula selepas A siap. Itu adalah finish start. Maksudnya finish A, start B. Ini adalah finish start. Dan kalau awak lihat dia punya anak panah dia. Okey, macam saya terangkan kelas sebelum ni, iaitu dalam activity on arrow. Semua arrow dia akan menuju ke hadapan. Okey, semua arrow akan menuju ke hadapan. Dan sebelah kanan, sebelah kiri lah, sebelah kiri. Kita katakan dia adalah start dan sebelah kanan dia adalah finish. So main kat sini, ini adalah bahagian start. Kalau kita buat knot, tak kisahlah knot awak tu bulat ke, oval ke ataupun square. Okey, so yang sebelah sini ni, sebelah kiri ni mestilah start dan sebelah sini adalah finish. Ni adalah start, ni finish, ni start, ni finish. That's why dia kalau awak nak draw relationship, kalau dia kata finish start, finish tu daripada sini. Finish start. Ni finish start. Ni dia ada dia punya bukan perjanjian lah, ada kaedah dia mesti daripada sini. Kalau macam ni dia maksud dia finish start. So kalau awak daripada belakang ni dia jadi start, tak boleh. Dia katalah awak buat dari sini ke sini, dah tak boleh lah.
So, kita akan tengok nanti beberapa lagi. Okay, so kalau dia, tadi saya kata dia ada lag, kita boleh consider waiting time, lag or lead kan. Okay, so kalau macam ni, activity A, activity B, dia ada kat sini ada lag 2. Means kat sini, activity A, sebelum activity B bermula dia ada lag 2 hari. 2 hari ke 2 jam ke, depends lah, 2 hari lah biasa kita consider. The earliest that the activity B can start is 2 days after activity A is completed. The earliest time ataupun the earliest day ataupun the earliest activity B can start only 2 days after activity A siap. Contohnya lah kan, kalau awak nak dismantle formwork, contohlah dismantle formwork kan. Okay, so dismantle formwork hanya boleh dilaksanakan selepas 2 minggu aktiviti concreting. Contoh kan, sebab awak dah concrete, awak kena biarkan dahulu contohnya 2 minggu. Nak bagi make sure concrete tadi tu keras, settle dan sebagainya dengan baik. So kena make sure 2 minggu baru boleh dismantle formwork. That's why kat sini contoh ni adalah concreting work. Contoh activity A concreting work, activity B dismantle formwork. Okay, so kat sini lag dia adalah 14. So means kita katakan activity formwork, dismantle formwork can only can start after 14 days activity concreting works. Okay, itu maksud dia lah. So lag. So kalau dia tak letak positif ke negatif, so kita katakan dia sebagai positif lah. Kalau macam ni lag equal to 2, maksudnya lambat 2 hari ataupun setelah 2 hari. Kalau letak negatif, let's say dia just letak negatif tu maksudnya dia kena consider cepat lah. Okay, yang kedua adalah start to start. Start to start mean activity B can begin as soon as activity A begins. B boleh mula secepat mungkin dengan aktiviti A. Maksudnya A dengan B jalan selari. A dengan B ataupun aktiviti B dengan aktiviti A jalan selari. Okay, activity would be referred as the successor to activity A. Okay, kalau kita consider lag means the earliest start that activity B can start is 2 days after activity A start. Okay. Jadi kita ambil start. So kalau awak tengok kat sini, arrow dia adalah daripada start macam ni. Ni start activity. Ni activity B can only start after 2 days activity start. Finish. So finish make sure activity arrow tu hanya boleh keluar daripada sebelah kanan knot. Sebelah kanan knot. Sebelah sini, finish means activity can be completed at the same time as activity A. Maksudnya dua-dua aktiviti ni siap pada hari yang sama, pada masa yang sama. Okay, kalau macam ni ada lag 2 hari, activity B ataupun the earliest activity finish is 2 days after activity A completed. Okay, ini yang ketiga. Then hubungan ataupun corak aktiviti yang keempat adalah start to finish. Start to finish maksudnya aktiviti B ataupun the successor activity cannot finish until the current activity start serve virtually no purpose in construction scheduling lah. Okay, maksudnya kat sini B akan B akan siap bersama B akan hanya boleh B akan siap dengan aktiviti A bermula. Maksudnya A mula, B siap. Okey, tapi kaedah ni dijarang lah, tak ada, maksudnya dalam construction jarang berlaku lah. So mereka biasanya tidak menggunakan aktiviti start to finish sebab dia agak complicated sikit lah. Dan biasanya ni dijalankan bila dia buat backward activity macam tu lah. Okay, so daripada empat ni yang keempat ni jarang digunakan. Biasa kita guna finish, start, finish. Finish, start, FS yang kita akan gunakan. So kaedah ini, keempat-empat relationship ni akan digunakan dalam ia adalah kaedah yang digunakan dalam
penjadualan menggunakan software. Contohnya kita guna Microsoft Project, kita guna Primavera. So dia consider activity ni. Maksudnya dia consider relationship ni. Finish start, start finish. Satu lagi finish. Okey, tapi start finish ni tadi macam saya kata dia jarang digunakan. So boleh consider yang lagi 3 lah. Okey. Seterusnya kita lihat apa beza ADM, Arrow Diagram Method dengan Precedent Diagram Method. Okey, satunya kita tengok dululah dia punya perbezaan dulu. Satu arrow diagram dari segi aktiviti. Arrow diagram aktiviti duduk di atas arrow. PDM activities on not. Dari segi event. Okey, ni event lah. Okey, not tu akan ada dia punya dari segi analisis masa dia hanya early start, late start, early finish, late finish. Maksudnya kena ada 2 not. Satu aktiviti akan ada 2 not. Not mula dan not siap. Compared to PDM, only one not for for analysis time. Okey, ini persamaan lah. Ini dari segi early start, late start, early finish, late finish, total float ni samalah dengan yang arrow diagram, tak ada beza. Okey. Okey, dari segi aktiviti lagi. So dari segi aktiviti, okey, so lihatlah kedudukan dia macam mana. Okey, macam saya kata tadi, aktiviti duduk atas arrow, ini hanyalah sebagai not, ini untuk arrow diagram. Perbezaan dia dari segi graphical punya situation lah. Okey, ini predecessor. Okey, let's say B adalah current activity yang sedang berjalan. Ni predecessor activity, ni successor activity. Okey, maksudnya sekarang kat sini dia punya arrow ni mengandungi maklumat. Kat sini arrow ada maklumat, kat sini arrow hanyalah sebagai relationship. Kat sini dia menunjukkan notation sahaja, labeling dia sahaja. Kalau arrow, labeling dia dalam not. Kalau not, label dia dekat arrow. Okey. Okey, dalam ADM yang kelas lepas saya ada tunjukkan dummy activity. Ada dummy ataupun dotted line, dummy activity. Okey, yang mana dia ada menunjukkan untuk menunjukkan hubungan yang tidak dapat diwujudkan ataupun tidak nampak di nama yang tidak dapat dihubungkan tapi perlu ada untuk mengekalkan logik. Okey, dalam PDM, dalam precedent diagram tidak ada dummy activity. Tak digunakanlah dalam PDM. Okey, ini yang dummy itulah yang saya tunjuk kelas sebelum ni. So saya just go to saja. Ini pun masih lagi dummy activity. Okey, ini masih lagi dummy. Ini just untuk awak punya ni lah yang kelas lepas saya dah tunjukkan. Okey. Okey, dalam ADM dia ada satu je relationship iaitu finish start. Dalam ADM ataupun arrow diagram ada satu sahaja hubungan dia iaitu finish start activities, tapi dalam precedent diagram ada 4 iaitu finish start, finish, start dan start finish. Okey, dari segi critical path, macam mana kita nak tentukan critical path? Sama, iaitu kalau masa kita buat analisis masa untuk buat calculation, total float sama dengan kosong, itu adalah critical path. Critical path, kaedah sama je lah. Okey, total float pun sama, cara kira total float sama, nak estimate duration pun sama juga. Okey, iaitu kena buat forward path dengan backward path, itu semua sama kaedah dia. Tak ada beza. Okey. Ini kami tak ada apa. Okey. Ini adalah precedent diagram. Ini adalah precedent diagram. Macam ni kita nak buat precedent diagram. Okey. Okey. Okey, sama juga awak akan diberikan satu senarai aktiviti. A, B sampai ini, let's say ada sampai G, duration dan juga predecessor, samalah, tak ada beza yang ni. Yang ini tak ada beza, sama sahaja. Macam
Okay, so mula-mula kita kena develop dahulu diagram dia dulu. Kita kena buat diagram dulu, barulah kita buat calculation ni lah. So contoh ni adalah aktiviti yang tadi kita nak buat. Okay, so kita akan buat note dulu. Kita just nyatakanlah note dia kat mana. Okay, untuk note mula. Kita tahu aktiviti A adalah aktiviti mula. Okay, so A kita letak kat sini, tengah-tengah kan. Dan tadi saya kata A ni kita akan letak kat tengah-tengah. A ni dalam note. Atasnya adalah duration. Okay, kotak yang ni tadi apa? Early start, late start, early finish, late finish. Ini adalah dia punya maklumat lah. So kita tak kira dulu, kita letak dulu note dia. Okay, so biasanya macam saya cakap, awak draw dulu secara buat draft dulu. Maksudnya kalau awak dapat satu aktiviti macam ni, jangan terus buat macam ni lah. Jangan terus buat kotak macam ni sebab saya dah tahu kan. So awak draw dulu dekat secara draft dulu lah. Buat dulu bulat dulu. Okay, A sambung B, kita tengok B, C, kita draftkan dahulu. Okay, dah confirm baru awak buat dalam bentuk kotak macam ni lah. Okay, A adalah aktiviti mula, kita letakkanlah duration. B adalah predecessor-nya adalah A. Aktiviti B, predecessor adalah A. So macam inilah B, predecessor dia adalah A. So kita letaklah B. Okay, C, predecessor dia adalah B. C, predecessor adalah B. Okay, D juga predecessor dia adalah B. Okay, D, aktiviti D, ni aktiviti D, predecessor adalah B. Means kat sini kita guna relationship dia tadi finish start Okay, ni adalah C, predecessor B. So D juga akan keluar daripada kotak D ni, daripada note D. So dia kena somewhere dekat depan ni lah. Awak jangan pula ambil daripada belakang ni, tak boleh. So kena ambil daripada bahagian depan ni. So kita letakkan satu untuk predecessor D. Untuk D, aktiviti D. So kita ambil daripada sini D. Ni untuk aktiviti D. Kita letaklah D. Dan kita letak duration. Okay. Seterusnya, E predecessor dia adalah A. E predecessor adalah A. E predecessor A. So dia kena daripada kotak A sini. Dia mestilah daripada A sini. Okay. So kena keluar sini. Okay, ini adalah ini adalah E. Ini adalah aktiviti E. Okay, boleh? C, D, E, kemudian F dengan G. Okay. Boleh Okay. Kemudian aktiviti E, F dengan G. Okay, F dia punya, E dah. F adalah D dan E. F adalah D dan E, sama jugalah macam dalam arrow diagram. Okay, kita kena sambungkan D dan juga E. Konsep dia sama. So, masukkan dua-dua. Okay, D dan E, ada F. Dan untuk aktiviti G, okay, kena nampak ni, dia ada plus 2. Plus 2 maksudnya ada lead time. Ada lag time sebanyak 2 hari. So, dia adalah lag time tu daripada C. Lag time tu daripada C. So, dekat sini ni C dan juga F. Ada 2 kat sini. C plus 2 dan juga F. So C plus 2 ada lag time plus 2 F. Macam biasalah. Okey, akan dapat aktiviti G. Okey, nampak So ini adalah C finish start plus 2. Okey, G daripada F macam biasa. Okey. Boleh. So ini okey, so saya telah dapat apa nama dia? Satu diagram. Okey, ini okey. Dapatlah satu diagram. So kemudian barulah kita masukkan apa nama dia? Kita masukkan analisis masa. Kita buat analisis masa. Okey. So seperti biasalah. So bila dapat macam ni, okey. Analisis masa sama juga kaedah dia kena forward pass dengan backward pass. Forward pass kita nak dapatkan start time. Berapa the earliest start time. Earliest start time. Backward kita nak tahu berapa dia punya total day dan kemudian kita nak dapatkan dia punya critical path. Okay, so macam biasalah. Okay.
Okey, kemudian kita akan masukkan ni sama macam biasalah. So macam yang sebelum ni. Okey, jap. Okey, 0 tambah 2 dapat 2 Ini adalah finish earlier start, ini earlier finish. So tambahkan saja. So kita akan penuhkan bahagian atas dahulu untuk forward pass macam biasalah. Kemudian 2 ni awak akan pindah kepada aktiviti B, 2 campur 6 awak akan dapat 8. Seterusnya pindah kepada C. Okey, pindah kepada B, C dan juga D. Pindah kepada C dan juga D. Kemudian macam biasa, E juga E daripada A. Kalau E ni daripada A, so dia ambil 2 kat sini. Okey, so kat sini kalau ni, okey, kita tekan C, 8 campur 6, 14. Okey, kalau ada forward pass ni, okey, forward pass ni, okey, kejap. Nak nampak. Okey, so saya tekan D, okey, 14, okey, D kemudian 8 campur 1, 9, E 2 campur 3, 5. Ni macam biasalah. Okey. So, bila kita nak consider, kita buat F, okey, bila ada 2 arrow yang masuk dekat start ni, dekat sini ada 2 arrow kan, arrow daripada D dan juga arrow daripada E, kita kena consider macam ni juga, mana yang besar. Forward kita ambil yang besar, okey, kita ambil 9. So, 9 campur 3 adalah 12. Okey. Okey, untuk kita kira aktiviti C, okey, kena pastikan awak tengok dekat C ni dia ada finish start, ada apa ni, ada lag time 2 hari plus 2. So awak kena tambah 14 tambah 2 baru awak boleh masukkan lah. So 14 tambah 2 akan dapat 16. 16 ni 14 tambah 2. Kalau kat sini negatif, let's say dia kata lead time, dia katalah negatif. So kalau negatif awak kena tolak. Okey. So sekarang ni dia campur sebab dia kata 2 hari, so kita campurlah. So 12 dengan 16, so kita akan ambil 16. So tolak 2, campur 2 kita akan dapat 18. Okey, untuk kira yang, okey, ni forward pass dah siap. Okey, untuk kira backward pass sama juga proses dia. Macam sebelum ni lah, macam arrow diagram. So just pindahkan sahaja ke bawah, pindahkan sahaja ke bawah. Kemudian tolakkan dengan duration. Okey, sama juga, kemudian pindah ke predecessor, activity predecessor. Oh, sorry. Okey, sama je lah step dia. Okey, so yang ini, okey, yang E dari C, sama kat C, 16 awak kena tadi ni plus kan, ini plus 2. So masa backward awak kena tolak. Kena tolakkan lah nilai tu. Mana dapat 14? Dia tak boleh lah awak terus ambil 16. 16, okey. 16 ni pindah sini tak boleh. So kena consider lag time kat sini. Kemudian, okey. Kemudian barulah boleh settlekan lah sampai siap. Macam biasalah kalau ada 2 kena ambil yang kecil. 8 dengan 12 ambil 8. Okay, 2 dan last sekali mestilah kosong. Okey, so ini adalah backward pass lah. So awak dapat complete satu aktiviti. Okey, kemudian okey, kita kena kira total float dia. Okey, total float dia macam biasalah sebenarnya kira total float. Oh, saya dah termasukkan dulu total float tak. Okey, tak apa nilai dia. Okey, total float kira dia macam biasa. Late finish tolak duration, late finish okey, tolak duration, tolak early start. Late finish, dan ini late finish kan. Okay, late finish, tolak duration, tolak early start. Ataupun late finish, tolak early finish. Maksudnya late finish, tolak early finish ni, tolak ni pun boleh juga. Dia sama je pemetaan nilai dia. Late finish kan awak dapat daripada early finish awak dapat early start campur duration. So just tolak je lah. Maksudnya late finish, tolak early finish. So awak akan dapat total float. So kira macam biasa. Okay. Dah kira semua total float. Bila awak dah kira total float, barulah dapat kita tentukan mana aktiviti yang critical. Path mana yang critical. So path yang critical adalah mana yang dia punya total float kosong, itu adalah aktiviti critical. So satu lagi, kalau let's say lah nak tahu berapa jumlah
tempoh projek, awak juga boleh tambahkan, totalkan duration. Totalkan duration critical path, awak akan dapatlah duration untuk projek tersebut. Okay, so bila kita dah kira total float sama dengan kosong, so kita akan tentukanlah. Okay, ini kalau nak, ini untuk awak kira free float. Okay, ini free float is activities. Okay, ini untuk free float. Untuk dapatkan free float activities. Okay. Untuk free float, okay. Kalau arrow, kita ambil early start successor as early start activity each arrow. Okay, kalau macam ni, kalau precedent diagram, kita ambil successor. Let's say activity A ni, kita nak tahu free float. Okay, kita patah balik. Apa maksud free float? Free float adalah masa yang boleh dilewatkan tanpa mengganggu aktiviti di hadapan dia. Tanpa mengganggu aktiviti di hadapan dia. That's why kalau aktiviti A, awak kena ambil early start aktiviti di hadapan dia ataupun successor activity. So kalau macam ni awak kena tahu early start successor adalah aktiviti B. So free float A adalah untuk aktiviti B adalah 2. Kan early start dia adalah 2, tolak early finish activity iaitu 2, tolak 2, 2 ni, 2 tolak 2, tolak lag. Kalau ada lag lah, kalau tak ada lag tak payahlah. So 2 tolak 2 adalah kosong. Sama juga untuk aktiviti B, successor dia berapa? Successor activity adalah C. Successor activity adalah C, C ni adalah 8. Tolak dengan early finish 8, tolak dengan lag kalau ada lag. So tak ada lag kan, so lag dia adalah kosong. So 8 tolak 8 tolak kosong. Okay, kita tengok aktiviti C yang ada lag ni, yang ada lag tadi. Okay, kita nak tahu dia punya free float untuk aktiviti C dengan G. Okay, berapa hari? Okay, so successor dia 16 hari. Early start successor adalah 16 hari, tolak early finish 14 hari, tolak dengan lag 2 hari. So 16 tolak 14 tolak 2, so awak akan dapat kosong. Samalah juga kat sini semua sekali. Okay, so means kat sini awak akan tuliskan dia punya free float. Okay, so dah kira free float semua. Okay, so kita nak tentukan mana yang path yang critical. Okey, so tadi kita akan tengokkan dia adalah mana yang kosong kan, total float dia adalah kosong iaitu A, B, C dan juga G. So kita nampak kat sini free float dia semua ni kosong. Kalau yang ni ada free float kat sini, ada free float kat sini ada free float. So kat sini pun ada, total float. So ada nilai total float ada 4, nilai total float dia 4, nilai total float dia 8. So yang ini total float dia adalah kosong. So ini adalah aktiviti ataupun path yang critical. Okay. So kita katakan kat sini critical activity adalah A, B, C dan juga G. Okay. So ini adalah satu kaedah lah dalam membuat pengiraan untuk activity ataupun network diagram. Okay, so dah siap lah. So kalau awak diarahkan untuk buat, so sampai sini dah siap lah sampai awak dapat tentukan mana path yang critical. Okay, so ada soalan. Mana lebih mudah? Arrow diagram ke precedent diagram? Arrow lagi mudah Okey, tak apa, dia sama je. Okey, beza dia awak kena tahulah. Kalau arrow dia ada dummy. Dummy kena consider dummy. Sebab yang ini aktiviti tu sebab duduk dalam node, so dummy tu dia tak perlu appear dummy. Sudah tak ada lah. So kedua-dua tu awak kena mahirkan lah. Kedua-dua tu perlu mahir untuk awak develop dan juga untuk awak kira analisis masa. Okey. Ada soalan untuk diagram? Arrow diagram pula. Precedent diagram. Ada bahagian-bahagian yang saya perlu ulang ke? Kalau awak nak minta saya ulang?
Okey ada, okey lagi. Okey lagi Okey bolehlah nanti kalau kita buat latihan, bukan latihan lah. Ni kita akan buat tugasan. So saya akan bagi tugasan untuk arrow diagram dan juga network diagram. So nanti boleh lihatlah perbezaan kedua-duanya tadi dan cara macam mana nak develop. Okey, dua-dua ni macam saya kata kena mahir sebab salah satunya akan masuk periksa. Akan masuk periksa. Bukan salah satu lah. Saya dah ajar arrow carta bar, arrow diagram, network diagram. Okey, ada 3 kaedah penjadualan. So, satu akan masuk ujian, ujian. Okey, ujian tak ada. Okey, salah satu daripada 3 kaedah ni awak kena mahir ketiga-tiga ni, salah satunya akan masuk exam lah. Soalan ni adalah soalan wajib untuk exam. Perancangan dan penjadualan adalah soalan wajib. So daripada 3 tu salah satunya akan masuk exam. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja untuk kelas hari ini. So kita akan jumpa hari Rabu. Betul lah hari Rabu. Rabu kan? Betul hari Rabu. Okey, kita akan jumpa hari Rabu untuk kita buat tutorial ataupun assignment lah untuk hari Rabu. Okey, so kalau tak ada apa itu saja untuk hari ni. So kita akhirkan kelas kita lah untuk hari ni. Terima kasih semua. Terima kasih Madam. Sama. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih, Puan. Bye.